minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan ketua muslimat surau Al-Ihsan Taman Kepong Puan Aulia, AJK Muslimat yang sentiasa diingati, puan-puan, hajah-hajah, kakak-kakak, adik-adik sekiranya ada yang iltizam dan istiqamah dalam menghadiri kelas-kelas pengajian kita saban tahun ini. Mudah-mudahan beroleh amal soleh yang diberkati dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang kelima untuk bacaan kitab Risalah buat para pesakit. Dan kita dah sampai ke ubat yang ke-11 berdasarkan rekod yang ada di saya ini, iaitu muka surat 32. Jadi sudah jauh sebenarnya, sudah agak banyak ubat-ubat yang kita dah bahaskan sebelum ini, yang mungkin sedikit sebanyak sebagai peringatan ataupun sebagai murajaah kita, muzakarah kita. Di antara tips-tips berhadapan dengan keadaan sakit ialah dengan memahami hakikat sakit itu sendiri, dengan mencari hikmah-hikmah di sebalik kesakitan itu, dengan menyandarkan ujian ini sebagai suatu tanda kasih sayang Allah SWT kepada diri kita, dan juga dengan melafazkan Alhamdulillah ketika diuji dengan sakit. Maka perkara-perkara ini sedikit sebanyak akan dapat membantu kita berhadapan dengan ujian sakit dalam keadaan lebih sabar, bahkan dapat lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Bahkan juga sekiranya dilihat kesakitan itu seperti musibah, seperti sesuatu yang membawa azab, tetapi sebenarnya orang yang sakit itu sendiri, sekiranya dia mampu mengamalkan ke 10 ubat yang sudah pun kita baca sebelum ini, baru 10 belum habis pun, insya-Allah kesakitan yang dialaminya itu akan dirasakan sebagai nikmat yang membahagiakan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung ke ubat yang ke-11, iaitu pada halaman yang ke-32. Jadi kalau ada yang nak murajaah semula ubat daripada 1 hingga 10, boleh rujuk rakaman YouTube kita sebelum ini. Ada puan Nolia pun ada, rasanya simpan semua kan. Kecuali rakaman yang keempat insya-Allah akan diupload, dan hari ini adalah yang kelima. Baik, betul ya, buku surat ke-32 ubat ke-11 ya. Baik, kita baca sama-sama. Ubat ke-11. Wahai saudara pesakit yang tidak sabar. Kenapa disebutkan dia tidak sabar? Kerana hakikatnya apabila sakit itu berpanjangan, sakit itu terlalu menyakitkan, akan sampai suatu keadaan ataupun satu masa mungkin akan muncul perasaan tidak sabar. Jadi ada kalanya tidak sabar ini dilafazkan dengan kata-kata, adanya juga ada kalanya tersimpan di dalam hati, di dalam fikiran. Dan itulah juga antara sebab-sebab yang akhirnya boleh membawa keadaan stres, tertekan, dan stres apabila berganda-ganda membawa kepada depresi, kemurungan dan lain sebagainya. Jadi kita nak tengok macam mana supaya kita tidak sampai ke tahap tersebut. Maka kuncinya adalah dengan bersabar. Tetapi bagaimana hendak bersabar? Kita tengok. Walaupun penyakit memberikanmu suatu kesakitan ketika ini, namun ia turut memberikan kelazatan maknawi setelah lenyapnya penyakit itu sejak mula sehingga hari ini, dan turut memberikan kelazatan rohani ketika memikirkan pahalanya. Jadi sebenarnya walaupun sakit itu terasa seperti suatu yang memedihkan, tetapi ada dua kelazatan pada kesakitan. Yang pertama, kelazatan maknawi. Yang kedua, kelazatan rohani. Macam mana kita nak dapatkan kelazatan maknawi dan rohani dalam keadaan kita sedang sakit? Rupa-rupanya kaedahnya ialah yang pertama, apabila kita sakit, maka kita ingatlah di masa lalu kita juga pernah sakit. Ini bukan sakit yang pertama. Walaupun mungkin jenis ini adalah jenis yang pertama,
Tetapi kita sudah pun diuji dengan kesakitan lain yang terdahulu. Dan mungkin juga ada kesakitan yang sebenarnya lebih parah, lebih memedihkan berbanding apa yang sedang kita alami sekarang. Sebagai contoh, sakit bersalin, bagi orang yang dah pernah bersalin, kan? Jadi akan ada kenangan di masa lalu, suatu kesakitan yang memedihkan, tetapi akhirnya Allah berikan kita kesembuhan, lalu kita merasa kelazatan maknawi dan rohani. Kita rasa gembira, kita rasa syukur, kita rasa nikmat. Alhamdulillah, saya dah sembuh sekarang ni. Dulu pernah sakit juga. Contoh kan, COVID. Siapa yang pernah kena COVID merasakan kesakitan COVID. Dan sekarang bila orang tanya, dah pernah kena COVID, apa jawapan kita? Alhamdulillah, dah kena dulu, dah sembuh dah. Betul tak? Kan? Kita rasa apa? Lazat. Kita rasa rohani kita nikmat. Itulah yang dimasukkan kelazatan dan kenikmatan maknawi dan juga rohani. Walaupun kesan COVID mungkin ada pada tubuh badan kita. Orang yang dah kena COVID, dia sedikit sebanyak mungkin ada satu kesan sampingan daripada sama ada COVID itu sendiri ataupun daripada vaksinnya. Pada tubuh badannya mungkin ada fizikal yang sedikit lemah berbanding dahulu. Tetapi secara maknawi dan rohani ini kita sudah gembira, kita sudah lebih tenang. Betul tak? Jadi bila ada orang sebut COVID sedang merebak lagi, kita dalam hati kita, ya Allah, lindungilah aku sudah kena COVID dahulu, aku dah ada imunisasi itu, kan? Jadi ada sedikit ketenangan. Betul ke? Betul kan? Berbanding orang yang tak pernah kena COVID, dia rasa cemas, kan? Macam kita lah sebelum kena COVID. Saya rasa ramai yang dah kena. Sebelum kena COVID, lain macam rasa cemas itu. Sebab Rasulullah suruh wabak ni memang bahaya. Kalau wabak, kamu jangan keluar dari kawasan kamu dan jangan pergi tempat-tempat yang ada wabak, kan? Maknanya begitu striknya peraturan yang Rasulullah tetapkan. Sebab itu kita jadi strict. Tetapi bila kita dah diuji, walaupun pada waktu itu kita sakit, namun kenangan kesakitan itu menjadikan suatu kenikmatan pada diri kita pada hari ini. Jadi hari ini apabila kita diuji dengan sakit lain pula, caranya untuk bersabar dengan sakit yang sekarang ini ialah kenanglah sakit-sakit di masa lalu itu dan bagaimana akhirnya kita beroleh kesembuhan untuk penyakit tersebut. InsyaAllah akan ada motivasi dalam hati kita bahawa apa yang sedang kita hadapi sekarang ini juga sifatnya sementara dan kita akan kelak bahagia apabila sakit yang ada ini pergi nanti. Namun kita tengok perenggan yang kedua, oleh sebab engkau membuat sangkaan yang salah. Ini biasalah manusia, kan? Bila dalam keadaan sakit tu dia mula bersangka-sangka, jadi ditegur oleh Imam Said Nursi di sini. Kadang-kadang sangkaan itu adalah sangkaan yang salah. Maka kerana sangkaan yang salah itulah muncullah rasa tidak sabar itu. Kerana seiring dengan berlalunya semua bentuk sakit fizikal semasa kesakitan sebelum hari ini, maka kesakitannya juga turut berlalu. Adapun pahala pada dirinya dan kelazatan pada kelenyapannya masih kekal. Kalau kita perhatikan, kenapa kita bersangka salah? Sedangkan ianya benar-benar sudah pun berlaku. Suatu ketika kita sakit, kemudian sakit itu berlalu. Betul, tiada lagi rasa kepedihan di tubuh badan kita, tetapi masih ada rasa kelazatan kerana kelenyapannya itu kekal di hati kita, kekal dalam memori kita. Kenangan itu masih ada. Kenangan indah berlalunya ujian COVID contohnya pada diri kita masih ada. Dan keindahan itu tidak akan lenyap. Betul? Sampai bila-bila pun kita selalunya masih ingat lagi sakit-sakit kita di masa lalu dan kita ingat lagi nikmat kesembuhan itu. Betul kan? Adapun pahala pada dirinya, pada kelazatan dan pada kelenyapannya masih kekal. Dan bukan sahaja kenangan kita sembuh itu masih ada, bahkan pahala yang kita dapat kerana kita diuji dengan kesakitan dahulu, pahala kerana kita sabar dahulu, pahala kerana kita berusaha merawat penyakit-penyakit itu sehingga sembuh, masih kekal, masih ada. Pahala itu tidak gugur. Betul? Kan? Bukan bermakna pahala itu dah berlalu, kemudian sekarang kita sakit, gugur pula pahala lama. Tidak. Kekal. Pahala itu kekal. Jadi kelazatan kesembuhan itu kekal, kenikmatan maknawi dan rohani itu kekal, pahalanya pun kekal. Sesungguhnya tidak memikirkan itu semua. Jadi apabila hakikatnya demikian,
Apabila kita tidak mahu memikirkan itu semua, ketika ia sepatutnya memberikan merasa keberuntungan dan kegembiraan, lalu berasa sakit dan merasa tidak sabar, merupakan satu ketidakwarasan. Maksudnya punya banyaklah hikmah-hikmah daripada penyakit yang dah lalu tu. Nikmatnya pun masih rasa, tapi kita tak nak fikir, kita tak nak ingat yang itu. Kita fokus pada sakit yang sekarang pula, sehingga kita terpaksa merasakan penderitaan-penderitaan yang tak sepatutnya kita zalimi diri sedemikian rupa. Maka ini dianggap sebagai satu ketidakwarasan. Sebab Allah bagi kita akal, Allah bagi kita memori. Memori itu dapat menyimpan kenangan-kenangan itu. Sepatutnya kita gunakan memori kita ini untuk memberikan motivasi kepada diri kita sekarang ketika sedang berhadapan dengan penyakit-penyakit baru. Nampak? Boleh faham ya? Jadi ingatan memori itu jangan dipadamkan. Kenikmatan, kelazatan rohani dan maknawi kerana kesembuhan di masa lalu itu jangan dilupakan. Pahala yang sudah kita dapat di atas kesabaran kita berhadapan dengan penyakit kita selama ini pun jangan diabaikan. Jadikan itu semua sebagai suatu motivasi pada diri kita. Tetapi orang yang sengaja melupakan, contohnya dia dah sakit lama, 10 tahun, 20 tahun contohnya. Dah 20 tahun dia sakit, dia dah boleh sabar dah 20 tahun ni. Bayangkan banyak mana pahala dia dapat. Tiba-tiba ada satu ujian baru datang, seakan-akan hilang semua kenangan 20 tahun kesabarannya itu. Dia hanya bertumpu pada penderitaan sekarang ini. Itu adalah suatu ketidakwarasan. Nampak? Dia tegas sikitlah supaya kita bersungguh-sungguh berusaha untuk menanamkan kesabaran itu. Kemudian perkara yang ketiga, hari-hari yang mendatang masih belum tiba. Ini satu lagi kaedah yang berkali-kali Imam Sa'id Nursi ajarkan kepada kita. Untuk sabar, jangan fikir masa lalu, jangan fikir masa depan. Fokus pada masa sekarang. Sekarang kita tengah sakit, jangan fikirkan pula penyakit-penyakit masa akan datang. Fokus yang sekarang ni saja dulu. Justru sekiranya perbuatan memikirkan tentang suatu hari yang belum tiba, memikirkan penyakit yang belum menimpa, dan memikirkan kesakitan yang belum dirasai hanya melalui prasangka, lalu berasa sakit, dia sangka je. Dia kata, kalau dah sakit lutut ni nanti kan merebak pula dekat tumit saya, kan nanti sampai ke paha saya, nanti ke belakang pula, tulang belakang pula yang kena. Dah prasangka. Jadi sebenarnya prasangka itu akan lalu berasa sakit, menyebabkan kita makin sakit dan memberikan warna kewujudan kepada ketiadaan. Maksudnya seakan-akan kita warnakan kertas putih yang sebenarnya putih, kosong, tak ada apa. Kita pergi bubuh colour kat situ. Lepas tu kita komen lah, buruknya colour ni. Contoh. Sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya putih. Tak tahu lagi ke depan ni nak sakit apa. Kan? Jadi prasangka tu seperti mewarnai sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang dalam 3 peringkat ketiadaan itu, maksudnya hari, penyakit dan kesakitan. Maknanya kita seakan-akan mewarnai bila aku nak bertambah sakit. Itu menetapkan hari. Kan? Walhal sakit sekarang ni kita hadap dulu. Jangan fikir berapa hari lagi nak sakit ni. Ataupun penyakit. Tu yang penyakit pula. Nanti penyakit apa lagi pula nak datang lepas ni. Sedangkan sekarang kita sedang berhadapan dengan suatu penyakit. Tapi dia dah fikir yang ke depan. Lepas ni apa pula, lepas ni apa pula, lepas ni apa pula. Bertambah banyak warna-warninya. Kemudian yang ketiga, kesakitan. Ni peringkat, 3 peringkat ni maksudnya kesakitan. Bila kita dah bayangkan, wah kalau dah kena sakit ni, maknanya ke depan ni bakal kena sakit yang itu pula. Kalau sakit yang itu pula, waduh sakitnya macam mana ni. Dia dah fikir macam-macam. Maka dia menambah-nambah lagi kesakitan. Okey. Dengan menunjukkan ketidaksabaran itu, jika ia bukan ketidakwarasan, maka apakah lagi yang boleh dikatakan? Sebenarnya memikir-mikirkan, bersangka-sangka perkara yang belum ada adalah satu bentuk ketidaksabaran. Jadi rupa-rupanya apabila kita sedang berhadapan dengan kesakitan ini, kita usahakan kesabaran di saat ini. Tapi kerana ketidaksabaranlah, selalunya manusia akan mula menyangka-nyangka untuk masa hadapannya. Allahu Akbar. Memang betul pun ya. Memang betul pun. Jadi maknanya macam mana kita nak ingat ni,
Mungkin kita kuatkan hati kita dengan zikir, istighfar, tasbih. Kalau tak tahan juga nak cakap, cakaplah kan. Duduk atas jadah tu, tadah tangan, bagi tahu ke Allah SWT, ya Allah, aku rasa begini, aku fikir begitu. Ya Allah, betulkanlah jika ianya salah, ya Allah. Lapangkanlah dadaku, mintalah semula pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung muka surat 33, perenggan yang atas sekali. Memandangkan waktu-waktu sakit yang sebelum saat ini memberikan kegembiraan dan memandangkan masa-masa selepas saat ini belum tiba, penyakit juga tiada serta kesakitan juga tiada. Jadi kita ambil kesimpulan untuk kita padam masa lalu yang menyakitkan atau masa depan yang merisaukan. Kita kata apa? Tiada. Masa lalu sudah tiada, masa depan itu belum ada. Jadi jangan diperah tenaga kita untuk fikir masa lalu dan fikir masa hadapan. Saya bagi satu perumpamaan dalam risalah dan juga di bahagian lain, di bab lain. Apa maksud orang yang tak boleh sabar berhadapan dengan masa sekarang ni? Maksudnya apa? Kerana dia telah pun membahagikan tenaga kesabarannya itu, dia letakkan sebahagiannya ke masa lalu, dia campakkan sebahagiannya ke masa hadapan, sedangkan dua-dua itu tidak berlaku pun di saat ini. Akhirnya kesabaran yang berbaki itu tinggal sedikit. Dia tidak mampu lagi berhadapan dengan apa yang ada di hadapan matanya. Sebagai perumpamaan untuk kita lebih faham lagi, ibarat satu pasukan tentera, seorang panglima. Seorang panglima ini sedang berhadapan dengan musuh. Sedang berhadapan dengan musuh. Kemudian pada masa lalunya, dia sudah pun menewaskan batalion musuh di sebelah kanannya, dan ada batalion musuh yang akan datang di sebelah kiri, tetapi mereka belum sampai, masih jauh lagi. Jadi sekarang kita berada di tengah-tengah. Kita pasukan batalion tentera kita ini sepatutnya paling ramai sekali berada di tengah-tengah ini untuk bersiap siaga, sebab kita sekarang berada di sini. Tetapi kesilapan panglima tentera ni apa? Komandan tentera ni apa? Kesilapan dia ialah dia ambil sebahagian besar daripada tentera yang ada ni untuk dihantar ke sebelah kanan sana. Padahal dia dah settle dah peperangan di sana, dah menang dah. Kemudian dia ambil lagi sebahagian yang tinggal ni, dihantarnya ke sebelah kiri, sedangkan musuhnya tak tahu lagi siapa. Berapa pun tak tahu lagi, di mana pun tak tahu lagi. Jadi yang duduk depan mata dia sekarang tinggal sikit sahaja. Apabila tentera yang ada depan mata dia tinggal sikit, tiba-tiba ditakdirkan datang musuh menyerang, cukupkah pasukan dia untuk melawan musuh tersebut? Tak cukup. Sebab dia pergi hantar banyak-banyak ke belah kanan yang dah settle, dihantar pula sebahagian ke sebelah kiri yang tak pasti. Last-last yang dia kena hadapi ini pula yang tidak cukup tenteranya. Akhirnya dia tewas. Disitulah hilangnya sabar. Ibaratnya demikian. Kita ramai manusia dia suka fikir masa lalu banyak. Betul juga, apatah lagi perempuan. Sehingga kan Nabi sebutkan dalam hadis, antara sebab masuk neraka bagi wanita itu adalah kerana kufranul ashir, suka melupakan kebaikan suaminya, pasangannya. Dia memang terlupa, dia mudah lupa. Gitulah manusia memang mudah lupa, apatah lagi biologi wanita. Jadi apabila dia terlupa yang baik, dia teringat yang buruk, maka ingatan-ingatan yang buruk itu membebani akal dia. Dia merasa sangat tertekan. Itulah dia yang menyebabkan kurangnya kesabaran untuk berhadapan dengan ujian di masa sekarang. Ini maksud ayat tadi. Maka janganlah engkau mengkucar-kacirkan seluruh kekuatan kesabaran yang dianugerahkan Allah kepadamu ke kanan dan ke kiri seperti itu. Jangan dikucar-kacirkan. Tok Sah hantar dah tentera-tentera ke sebelah sana, dah settle dah. Yang sebelah kiri tu Tok Sah hantar juga sebab tak tahu lagi siapa yang kita nak hadapi. Fokus di sini sahaja, supaya apabila ada peperangan, maka kita mampu berhadapan dengan situasi itu dan kita boleh menang. InsyaAllah itulah maksud kesabaran. Kumpulkanlah kekuatanmu untuk menghadapi kesakitan sekarang ini dan ucapkanlah ya sabur, wahai yang maha penyabar, dan bertahanlah. Sebutlah ya sabur, ya sabur, ya sabur. Kalau sebut sekali, dua kali, tiga kali tak jadi, sebutlah berkali-kali. Ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur. Kalau tak boleh juga, pergilah masuk bilik air ambil wudu. Kan kita cuba untuk sabar dengan sakit yang sedang kita hadapi, insya-Allah.
Lihatlah pahlawan kesabaran yang paling terkenal dalam lipatan sejarah, Nabi Ayub alaihi salam. Siapakah yang lebih sabar daripada Nabi Ayub dalam menghadapi ujian kesakitan, kan? Baik, kita masuk ke ubat yang ke-12. Ya, silakan. Silakan. Kematian lebih baik untukku. Itu ya. Sebenarnya ada hadis Nabi. Soalannya, bolehkah kita berdoa kepada Allah, sekiranya hidup kita lebih baik, panjangkanlah umur, sekiranya kematian lebih baik, maka ambillah nyawaku. Memang ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau boleh bersabar, bersabar. Tapi ada keadaan memang mungkin terlalu berat dan memang terjadi pun keadaan itu. Mungkin dalam bahasa psikologi disebut burn out, kan? Kalau dalam bahasa tasawuf tazkiyatun nafs disebut sebagai hopelessness. Bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu dia putus asa. Putus asa. Kalau bahasa Arabnya al-ya'su. Bahasa Inggerisnya hopelessness, kan? Selepas dia burn out, dia hopeless. Jadi dalam keadaan seperti itu, dia bersandar kepada Allah SWT. Maka dia meminta daripada Allah, ya Allah, Engkau lebih tahu keadaanku bagaimana, kan? Jadi ada hadisnya boleh sampai ke tahap itu apabila dia dah ikhtiar segala kesabaran, tapi setakat tu dia mampu. Betul. Jadi tapi bukanlah dengan awal-awal lagi dah melafazkan benda tu. Baik, jelas ubat ke-12. Wahai pesakit yang terhalang daripada ibadah dan wirid-wiridnya akibat penyakit serta bersedih atas keterhalangan itu. Perasan tak puan, kadang-kadang bila kita sakit, ada benda-benda sunat yang kita buat tu kita tak boleh nak buat dah, kan? Sebab sakit sangat. Solat sunat ke, kan? Puasa sunat ke, ataupun datang kuliah duha ke, sakit sangat-sangat tak boleh bangun, tak dapat datang, sedih, kan? Sedih. Jadi ini adalah pesanan untuk orang yang begini. Apa dia kata? Ketahuilah bahawa pasti dalam hadis Nabi yang bermaksud, ketika seorang mukmin yang bertakwa itu sakit, dia akan tetap mendapat pahala daripada wirid-wirid rutin yang tidak mampu dilakukannya akibat penyakit. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Salah satunya ialah apabila seorang hamba sakit atau bermusafir, ni ada di nota kaki bawah tu ya perempuan, dituliskan baginya seperti mana yang diamalkannya ketika bermukim dan sihat. Sedaplah hadir. Ini Nabi SAW dah menggambarkan kepada umatnya yang rasa sedih sebab dia sakit tak boleh beribadah. Jadi dia bukan marah ke, tak sabar ke, tak. Dia cuma sedih je sebab tak dapat teruskan ibadah-ibadah dia. Sedangkan kalau ibadah wajib memang kena buat. Itu pun kena buat, kadang-kadang tak dapat nak sempurna sebab dia sakit. Contoh, dia terpaksa solat sambil baring ke, terpaksa tayamum tak dapat wuduk ke, kan? Jadi dia ada rasa sedih di situ. Rupa-rupanya Rasulullah kata, kalau orang tu memang orang mukmin yang jenis kuat ibadah, memang jadi mengamalkan amalan sunnah, tapi apabila dia sakit dia tak mampu buat, dia tetap dapat pahala yang sama dengan amalan sunnah itu yang terpaksa ditinggalkan kerana dia sakit, tetapi dia sebenarnya sedih dan ingin melakukannya. Pahala itu dapat pada dia. Masya Allah, betapa baiknya Allah SWT. Bagi seorang pesakit yang sedaya upaya menunaikan amalan-amalan fardu, oleh sebab dia bersabar, bertawakal dan melaksanakan fardu-fardu itu, maka kesakitannya itu yang akan menggantikan semua perkara sunat lain yang tidak dapat dia lakukannya ketika dia sakit. Bahkan menggantikannya dalam keadaan yang ikhlas. Maksudnya pahala yang digantikan kepada dia sebab dia tak dapat buat amalan tadi, dia dapat pahala seakan-akan ketika dia melakukan ibadah itu dengan ikhlas, perempuan. Kita kadang-kadang buat dengan ikhlas, tapi kadang-kadang ada juga rasa terpaksa. Betul tak? Sebab contoh kita rasa kuliah solat duha ni saya tak pernah tinggal, tapi hari ini malas, tapi saya paksa juga. Betul tak? Kan? Jadi sebab itu jihad kita sebenarnya. Paksa ni pun satu jihad. Jihad nafs, jihad jiwa, jihad hawa nafsu. Jadi pahala paksa dengan pahala ikhlas tadi sama tak sebenarnya? Tak sama. Yang ikhlas tu tetaplah lebih tinggi di sisi Allah. Cuma apabila kita sakit dan kita tak dapat buat sunat-sunat tadi, kita dapat pahala yang ikhlas, perempuan. Padahal kita nak ikhlas pun struggle, kan?
Ya Allah, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa belas kasihnya Allah SWT pada kita. Allah kasihan melihat kita yang sakit ini, yang tak dapat melakukan ibadah ini. Allah bagi pahala free-free je, iaitu dengan bersabar di atas kesakitan tersebut. Pahala pula pahala yang paling tinggi, level paling tinggi, iaitu pahala ibadah yang ikhlas. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian, ya, jadi pahala. Ya, jadi average ni soalan dia. Pahala kita paksa diri ni sebenarnya macam mana? Compare dengan ikhlas tadi. Okay, sebenarnya pahala tu yang tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang evaluate, Allah yang measure. Dia tengok orang ni paksa diri ni berguling-guling ke, kan? Kadang orang nak paksa dia, ya Rabbi, Allah yang tahulah berguling dalam dada dia macam mana, kan? Tapi ada juga orang paksa, dia paksa sikit je, dia sebut je main setting, jangan malas, paksa diri, dia pun bangun wudu, kan? Maknanya dia paksa juga, tapi level paksaan dia tu sedikit sahaja. So dapatlah juga pahala kerana dia paksa diri dia untuk beribadah, mujahadah diri dia. Tapi orang yang tadi sambil berguling-guling nak paksa diri dia tu, kan, Allah tahu, Allah evaluate, kasihan hamba ni, bertungkus lumus dia paksa diri dia. Dia dapat pahala atas usaha bertungkus lumus dia tu. Tapi tungkus lumus dia tu dengan ikhlas, ikhlas pun perlukan proses yang panjang, kan? Saya tak tahu di situ pahalanya macam mana, saya tak berani nak sebut, sebab itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pegang pada hadis Nabi, setiap seorang akan dapat pahala berdasarkan niatnya. Itu yang memang jelas dalam hadis Nabi. So tadi dia pun paksa diri dia atas niat apa, kan? Itu Allah yang lebih tahu. Boleh ya? So kita jangan bimbang lah. Kita sebenarnya setiap usaha kita tu memang Allah kira. Baik. Malah kesakitan membuat manusia menyedari kelemahan dan ketaifannya. Ini perkataan terakhir sekali muka surat 33 ni. Sebenarnya manusia ni, kalau difikir dengan akal, dia selalu fikir dia kuat. Kemudian kalau ditanyakan dengan kehendak dia, dia akan kata saya nak buat semua. Itu manusia. Tetapi itu memang Allah ciptakan pada diri manusia, ada fitrah itu, supaya manusia juga memahami apa dia maksud nama Allah Al-Qadir, Allah Maha Berkuasa. Jadi Allah bagi kita rasa ingin kekuasaan itu. Kita kalau boleh nak buat semua, bagi settle, ada kekuatan, ada kudrat, ada kekuasaan. Tetapi kita rupanya hanyalah seorang manusia. Jadi kita punya Al-Qadir kita memang tak sama dengan Al-Qadir Allah SWT. Kita tak ada pun Al-Qadir tu. Kita hanya ada sedikit kudrat sahaja. Jadi manusia ni bila dia nak ingat bahawa dia punya kekuatan tu terhad, biasanya apabila dia sakit. Kalau dia tak sakit, Allah bagi dia kesihatan, tengoklah apa yang dia buat. Cuba tengok Fir'aun sampai mengaku dirinya Tuhan, sebab jarang sakit. Sakit pun ada ubat yang canggih, yang saya dah bagi tahu sebelum ni, kan, macam mana canggihnya perubatan Fir'aun. Jadi manusia apabila diberikan kesakitan, maka dia rasa dia tu sebenarnya lemah, dia tu sebenarnya dhaif. Kalau tidak, susah dia nak mengaku dan nak merasa dia lemah dan dhaif. Walaupun akal dia sedar, ya saya manusia, saya lemah, saya dhaif, tapi dari segi tindakan itu kadang tak nampak dia merasakan dirinya lemah sampai dhaif. Sampai dia terduduk, tersungkur, baru dia sedar, aduh aku dah tak larat rupanya. Macam tu, kan. Jadi demikianlah tujuan kesakitan. Melalui lisan kelemahan dan lidah kedaifan itu, kesakitan membuatkan dia berdoa melalui kata-kata dan halnya. Jadi apabila dia mula sakit, maka sakit tu mula bercakap seperti lisan. Badan tu mula bagi tahu kita, wahai Tuan, engkau lemah sebenarnya. Bukankah kita ni dhaif? Kemudian dia seakan-akan ada lidah pula. Dia tolong bagi maklum kat kita, wahai Tuan, engkau dhaif sebenarnya. So barulah kita pun sedar diri, oh ya, saya ni lemah, saya ni dhaif, kan? Kalau maka dia menjadikan kita akhirnya berdoa dengan kata-kata, berdoa dengan hal tubuh badan kita. Antara doa hal tubuh badan ni apa? Kita rehat, kan? Sebab apa kita rehat? Kita nak minta kesembuhan. Itulah dia doanya. Kemudian doa dengan kata-kata macam mana? Kita mula melafazkan doa-doa mohon kesembuhan. Allahumma shfi amradi, kan?
Allahumma shfi Allahumma rabban nas muzibal bas ishfi innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Antara doanya kan, syafakallah, syafakillah pun antara doanya. Yakni kita dah mula akan melafazkan doa-doa syifa. Kalau tak sakit, kalau tak lemah, tak dhaif, bila nak lafaz doa tu? Tak ada punya kan. Benda lain yang kita minta, banyak lagi benda kita nak minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dibaginya kesakitan, tak ada dah di lisan kita melainkan ya Allah berikanlah aku kesembuhan. Betul? Baik. Ya. Kalau dah sihat banyak janji. Banyak janjinya kan. Okey. Banyaklah janji, banyaklah dituntutnya nanti kan. Banyaklah hisapnya. Tapi bila direhatkan dengan sakit, maka kuranglah janji-janji itu. Baik. Janji jugalah nazar itu, nazar pun boleh mengikut keadaan dia. Maknanya nazar ni bila kita desperate sangat nak sangat benda tu, dan kita yakin kita nakkan dia untuk kebaikan, maka kita nazarlah dengan kebaikan. Contohnya, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Siapa tu? Ibu Maryam, kan? Ibu kepada Maryam. Sebab nak sangat zuriat soleh untuk menyambung perjuangan Nabi, tak hamil-hamil, maka dia bimbang nanti tak ada yang meneruskan agama Allah. Desperate sangat ni nak generasi penerus. Maka dia doa, ya Allah kalau aku hamil, nanti aku minta yang dalam perutku ini aku nazarkan menjadi muharrara, iaitu seorang yang akan menginfakkan dirinya sepenuhnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba lahirnya perempuan, kan? Jadi dia sebut balik dekat Allah, ya Allah, aku lahirkan anak perempuan, bagaimana anak perempuan nak jadi muharrara itu tadi? Maka jadilah juga Allah lebih tahu. Allah kata kami lebih tahu. Rupanya nak suruh Maryam tu jadi wanita salihah, duduk dalam mimbarnya sendiri, mihrabnya sendiri, bukan mimbar, mihrab, untuk beribadah, sehingga dia itu disediakan untuk menjadi ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu nazar. Nampak kan? Jadi nazar ni tidak mudahlah, kecuali perkara itu sangat-sangat penting. Sebab nanti ada juga hadis Nabi bagi tahu ni perempuan, saya nak pesan jangan suka-suka nazar ya. Kecuali sangat-sangat penting. Hadis Nabi bagi tahu, rupa-rupanya orang yang bernazar untuk melakukan satu kebaikan, sebenarnya risiko ujiannya adalah syaitan akan bermati-matian cuba masuk campur dan menghalang daripada berjaya. Sebab orang dah nazar ni, dia ikat diri dia sebenarnya. Dia ikat diri dia dengan satu janji yang dia mesti penuhi, dan janji tu mesti disoal di akhirat nanti. Jadi syaitan nak tengok benda tu tak menjadi, supaya hancur orang ni nanti di akhirat. Itu kan kerja syaitan, itu kan misi syaitan. Jadi kita berhati-hati ya, kita usaha sungguh-sungguh ya, kalau terpaksa sangat nazar tu, minta Allah bantu kita untuk berjaya laksanakannya. Sebab ia tidak mudah, perempuannya tidak mudah. Baik. Kemudian kita sambung lagi muka surat 34. Allah menganugerahkan kelemahan yang tiada sempadan dan ketaifan yang tiada akhiran kepada manusia. Hal ini supaya manusia sentiasa kembali ke hadrat ilahi, memohon, merayu dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sengaja Allah uji kita dengan kelemahan dan ketaifan ni, supaya kita ni bila dah rasa taif, lemah ni, akhirnya kita kembali kepada Allah. Selagi tak rasa macam tu, selagi ada makhluk di sekitar kita, kadang-kadang sakit sikit-sikit, kita masih bergantung pada makhluk. Kadang-kadang macam sakit pening sikit ke, sakit lenguh badan sikit ke, ada ubat tahan sakit, kita telan hilang sakit. Jadi kadang-kadang pergantungan tu pada apa? Pada ubat tahan sakit. Simpanlah dalam handbag kan, supaya sakit sikit terus ada ubatnya. Tapi apabila kita diuji dengan kesakitan, yang mana ubat mana pun tak boleh mengatasi kesakitan itu, masa tu kita akan bergantung pada Allah SWT. Serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Yakni melalui rahsia, kalaulah bukan kerana adanya doamu, iaitu Allah kata kat kita, kalaulah bukan kerana adanya doamu wahai manusia, nescaya Tuhanku tidak akan mengindahkanmu. Maksudnya Allah boleh jadi tak indahkan manusia tu, sebab manusia ni lalai kan. Banyak-banyak nikmat Allah bagi, sikit saja terima kasihnya. Macamlah kalau kita ada bos, ada tuan lah, dia tengok dia punya hamba ni asyik lupa diri je.
Kan, lama-lama Tuhan tu pun menyampah tengok kan. Aku bagi macam-macam, buat tak tahu je. Lah Allah boleh buat tak tahu je betul. Tinggalkan terus buat tak tahu. Itu manusia kan. Kalau macam haiwan ternakan ke, kita bagi macam-macam, dia tetap buat hal yang menyakitkan hati kita. Dah lah dia tahu benda tu kita tak suka. Haiwan biasanya dia faham kan. Kucing ke kan. Dah bagi dia macam-macam yang terbaik, dia tetap balas buruk kat kita. Satu masa kadang-kadang hilang juga sabarnya. Kita kata dah lah, kau tak usah duduk sini lah, kau pergi duduk tempat lain. kan kita kalau manusia. Tapi jadi diumpamakan beginilah, manusia ni lalai, Allah bagi dia sakit. Bila Allah bagi dia sakit, dia berdoa pada Allah. Masa tu Allah bagi perhatian. Nampak? Masya Allah. Okey, dan penutup kepada ubat ke-12 ni ialah, maka oleh sebab penyakit merupakan salah satu sebab bagi doa dan rayuan yang sejati, yang merupakan hikmah penciptaan dan sebab bernilainya manusia, maka daripada sudut pandangan ini engkau tidak sepatutnya mengeluh, bahkan perlu bersyukur kepada Allah. Dan kerana mendapat kesembuhan, engkau tidak wajar menutup pilih doa yang dibuka oleh penyakit. Jadi ada dua perkara dekat sini, iaitu disebabkan penyakitlah manusia akhirnya akan berdoa dan merayu kepada Allah dengan penuh kejujuran dan kesembuhan, iaitu doa yang sejati. Maka inilah sebenarnya bila seorang manusia itu berdoa dengan sejati, dia sudah mengembalikan hikmah penciptaan dia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi ini. Dia sudah mengangkat nilai dirinya. Dia bukan lagi sama seperti haiwan lain. Kan haiwan lain yang beza dengan kita ialah mereka tak ada kewajipan ibadah. Kita ada kewajipan ibadah. Mereka tak berdoa, mereka hanya bertasbih sepanjang hidupnya. Kita ni yang berdoa. Maka apabila datang kesakitan yang menyebabkan kita banyak berdoa dengan sejati, kita dah angkat balik nilai harga diri kita ini sebagai khalifah Allah, yang mana itulah tujuan penciptaan kita. Jadi dalam keadaan ini, bila kita sedar rupanya sakit kita tu mengangkat martabat kita. Andainya kita ini diperlihatkan proses pengangkatan martabat itu secara fizikal, nescaya akan ramai orang yang gembira dengan kesakitannya, berebut-rebut lagi nak sakit. Sebab sakit naik martabat, sakit doa dengan sejati naik martabat, dapat anugerah. Contoh kalau sekarang kita ada anugerah Datuk, ada Tan Sri, kan nampak tu anugerah sumbangannya pada masyarakat. Kalaulah boleh nampak anugerah kejujuran, kesejatian doa kita kerana sakit itu menyebabkan kita naik tahap, naik nilai, nescaya ramailah yang ingin sakit. Sebab dia sakit level stage 1, dapat satu anugerah lencana, turun dari langit, tampal kat bahu dia. Naik lagi satu stage lagi, stage 2, makin sakit ni, tapi turun satu lagi anugerah, tampal belah kiri dia. Maknanya makin dia sakit, makin dia doa. Banyak, makin naik lagi dia punya martabat, makin banyak lagi lencana kebesaran yang dia dapat. Nescaya ramailah yang akan ingin sakit. Tapi kita tak nampak. Kita tidak nampak. Dan kita akan tengok sebenarnya itulah sebabnya ada juga hadis menceritakan orang yang mati sakit ni antara syahid. Sakit apa? Sakit wabak. Nampak macam lemak, infected by virus, nampak begitu. Tapi rupanya kalau dia mati syahid, syahid kecil. Nampak? Itu wabak. Lagi sakit perut, Masya Allah, Nabi sebut antara syahid kecil ialah orang yang mati sakit perut. Sakit perut sampai mati perempuan, syahid. Memang sakit. Jangan lupa bila kita ceret-beret sakitnya macam mana. Boleh tahan juga, macam contraction, betul tak? Boleh tahan. Apalagi sakit kalau kanser di perut sehingga sangat-sangat menyakitkan, memedihkan hingga kematian. Allah, memang syahid. Orang yang mati lemas, nampak macam loh mati tenggelam ke, nampak macam tu, tapi syahid. Jangan lupa kan, itu syahid. Nampak macam apa terbang jatuh, mati, tapi syahid, mati lemas kan. Jadi banyak kematian kesakitan ini sebenarnya syahid. Memang lemas sakit lah perempuan, macam mana kita nak nafas tak boleh, sakit, tetapi itu semua syahid. Dan itulah impian kita semua sebenarnya. Jadi apabila, itu satu aspek pertama. Yang kedua ialah aspek kerana sakit itu menyebabkan kita berdoa dengan penuh kesejatian, kita rajin menadah tangan, mengharap pertolongan Allah. Ibarat kita membuka paip doa, pilih doa. Pilih itu paip. Paip ni bila kita buka keluar air, betul? Air itu kebaikan.
Jadi apabila sakit, kita doa ibarat kita buka paip, keluar doa. Sebab sakit selalu memanjang sakit, kan? Jadi apabila kita sembuh, satu peringatannya ialah janganlah kita tutup semula paip tadi. Tadi kan paip doa tu, mencurah-curah doa kita baca pada Allah. Kalaulah kita sembuh, jangan ditutup paip itu. Teruskanlah berdoa dan berdoa dan berdoa. Masya Allah. Okey, itu pengajaran yang ke-12. Ubat yang ke-13 pula ialah, lagi 10 minit ni, saya cuba yang ni boleh cepat ni, insya-Allah tak banyak. Ubat ke-13 masih muka surat 34. Wahai si buntu yang mengeluh kerana sakit. Biasalah orang sakit lama-lama dia buntu. Bila dia buntu, dia mula mengeluh, kan? Apatah lagi sakit yang dah berubat merata-rata. Contohlah sakit yang jadi buntu ni selalunya kadang-kadang sakit sihir, sakit ain, kan? Buntu, pergi hospital, keluar masuk hospital, ambil beli ubat, keluar beribu-ribu, kadang tak sembuh-sembuh. Kadang-kadang di situ rasa buntu. Jadi ini memang salah satu penyakit yang wujud, yang menjadi ujian kepada kita dan menjadi juga asbab untuk ramai yang mati syahid, insya-Allah, kan? Jadi kita tengok, wahai si buntu yang mengeluh kerana sakit, sesungguhnya penyakit merupakan satu khazanah yang sangat penting kepada setengah orang. Khazanah rupa-rupanya, khazanah maknanya harta. Jadi sakit ni bagi setengah orang sebenarnya ibarat khazanah harta karun yang berharga. Ia juga merupakan satu hadiah ilahi yang sangat berharga. Setiap pesakit boleh membayangkan penyakitnya adalah daripada jenis itu. Kita tengok sama-sama apa yang kita tengah rasakan sakit sekarang ni, sama ada dia tu hadiah Allah ataupun dia khazanah yang berharga. Kita nak faham, macam mana nak tahu yang mana hadiah, yang mana khazanah? Okey, kita tengok, kita sambung. Memandangkan waktu ajal adalah tidak ditentukan. Maksudnya kita semua ni tidak tahu ajal kita bila, kan? Memang Allah dah tulis, tapi masalahnya kita tak tahu ketentuan itu bila. Maka untuk menyelamatkan manusia daripada rasa berputus asa dan kelalaian yang mutlak, Allah memegang manusia di antara rasa khauf, iaitu takut, dan raja, iaitu berharap, serta untuk menjaga dunia dan akhiratnya, Allah menyembunyikan waktu ajal dengan hikmahnya. Iaitu orang yang sakit itu akan teringat kematian sebab dia sakit, tapi dia tidak pasti dia akan mati atau tidak dengan kesakitan itu, sebab kematian itu rahsia Allah. Kalaulah andainya kita tahu kita akan mati umur sekian, jauh lagi ni, tiba-tiba kita sakit. Jadi sakit sekarang ni mungkin tidak akan menyebabkan kita beroleh khazanah atau hadiah seperti ini, kerana dia hanya akan menyebabkan orang itu lalai dan merasa tak apa, nanti saya sembuh ni, sebab saya punya mati nanti 20 tahun lagi. Dah ada rekod dia, dah nampak rekod kelahiran dan kematian. Saya tahu 20 tahun lagi baru mati ni, sakit acah-acah je ni. Dia jadi lahir. Dia tak sama dengan orang yang tidak tahu ajalnya bila. Jadi ibaratnya sakit, dapat hadiah daripada Allah ni. Hadiah ni supaya kita appreciate balik kepada Allah SWT. Kita appreciate balik kejadian diri kita yang dulunya sihat, yang sebelum ini dapat nikmat-nikmat kesihatan. Sekarang ni Allah sedang tarik nikmat kesihatan, bagi nikmat kesakitan, bagi hadiah kepada kita supaya kita ingat Allah dan kita appreciate Allah. Maka dia menjadi khazanah, jadi harta yang berharga. Sebab hadiah ni berharga, kan? Sakit ini menyebabkan kita jadi doa punya banyak, punya sejati macam tadi tu. Takkah itu suatu khazanah yang berharga? Sedangkan kalau tidak sakit begitu, doa itu tak semestinya sejati dan seikhlas itu. Kadang-kadang bila ada masalah lah yang kita boleh doa sampai menangis-nangis. Betul? Tapi kalau time happy-happy, doa sambil senyum-senyum, gitu-gitu je. Jadi, tapi bila sakit tu, sakit dengan buntu, dengan masalah tu, dan sedar pula tak ada siapa boleh tolong, masa tu bersungguh-sungguh doa. Kadang-kadang baru dah tangan nak baca bismillah, dah meleleh dulu air mata, mengenang kesedihan dan masalah yang sedang kita rasai di dalam hati kita. Maka itu adalah hadiah, itu adalah khazanah. Jadi dan hikmahnya adalah di sebalik kita tidak tahu kematian kita bila. Jadi setiap kali sakit teringat ni nak mati ke ni, kan? Istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak, sebab kita tak tahu mati itu bila. Baik, kita sambung muka surat 11. Maaf, muka surat 35. Tambahan lagi, kematian boleh datang pada bila-bila masa sekiranya ajal datang menangkap manusia ketika dia berada di dalam kelalaian
maka itu akan sangat memudaratkan kehidupannya yang abadi. Penyakit pula menghilangkan kelalaian. Sebab kan kita tak pasti bila kita akan mati. So at least datang sakit seakan-akan datang reminder. Manusia kalau tak sakit dia lalai, kalau dia mati dalam keadaan lalai macam mana? Kan sedih. Mati dalam keadaan tengah na'udzubillah lah ya, shopping di tempat-tempat yang ada pusat judi terbesar ke contohnya kan. Kalau orang sebut mati di mana? Di situ, sebut nama tempat itu. Di situ dia buat apa kat situ? Sudah. Kan sedih tu. Kan? Jadi kita tak nak macam tu. Kita kalau boleh mati tu biar tempat yang menunjukkanlah tanda-tanda syahid. Aksiden kerana ziarah keluarga, alhamdulillah. Ataupun kematian dalam perjalanan pergi ke pengajian atau pergi solat. Allahu Akbar. Ada kejadian seorang makcik yang memang pergi solat ke masjid naik basikal bertahun-tahun lamanya. Tapi jalan tu makin besar, kereta makin banyak, makin laju. Tapi makcik tu masih memakai basikal yang sama. Malam-malam nak pergi solat maghrib, tak nampak, gelap, kereta langgar. Dengan telekung-telekungnya sekali. Masya Allah. Bukankah suatu kenikmatan? Mati di mana? On the way pergi masjid, naik basikal, kena langgar. Masya Allah. Kan? Jadi kita tak tahu bila kematian kita. Eloklah sakit itu supaya kita tidak lalai. Jangan sampai dalam keadaan dah sakit-sakit tu pergi pula tempat-tempat yang sepatutnya tidaklah diziarahi oleh orang-orang yang sudah pun diberikan peringatan-peringatan tentang kematian. Kan? Jadi penyakit pula menghilangkan kelalaian, menyebabkan manusia memikirkan akhirat serta mengingatkannya tentang kematian. Maka dengan sebab itu dia akan sentiasa bersedia. Kadang-kadang dia mendapat keuntungan yang berupa satu martabat yang dicapainya dalam masa 20 hari, yang ia tidak mampu mencapainya dalam 20 tahun. Kadang-kadang disebabkan sakit yang berat ni lah. Sakit tu 20 hari. Tetapi rupa-rupanya dalam tempoh sakit yang berat 20 hari itulah dia mula berjinak-jinak dengan tahajud contohnya. Kan? Dengan sakit 20 hari itulah dia mula berjinak-jinak dapat menghabiskan Quran sehari 1 juzuk contohnya. Sebab duduk je tak boleh buat apa. Kan? Jadi dia baca. Sedangkan berpuluh tahun hidupnya tak pernah dapat hantam 1 juzuk 1 hari ke. Ni seorang-seorang, bukan tadarus ya. Tadarus acik lah. Mudah 1 hari 1 juzuk. Seorang-seorang. Ini contoh. Walaupun yang hari ni insya-Allah biasa dah. Tapi ada manusia-manusia yang begini. Kita lebih tahulah tentang diri kita. Masa kita sakit tu apa yang kita buat dan apa jadi pada diri kita selepas kita sembuh. Rupa-rupanya kita dapat mencapai perkara-perkara yang 20 tahun dulu kita tak boleh buat pun. Tapi disebabkan sakit 20 hari kita dapat capai tahap tu. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Jadi contoh kisah ini adalah Imam Said Nursi bawa kisah dua kisah di bawah tu. Saya cerita je, tak baca lah ya. Ada 2 orang pemuda yang tiba-tiba masuk dalam pengajian Risalah Nur di zaman Said Nursi yang kita tahu. Siapa yang mengaji Risalah Nur, siapa yang tolong khidmat menulis Risalah Nur dan tolong sebar, ini semua sebenarnya dalam risiko. Sebab pemerintahan nak menghapuskan Islam, yang Risalah Nur pula nak memartabatkan Quran. Dan setiap orang yang baca tu akidah dia kuat. Susah nak diubah, susah nak disuruh tinggalkan solat, susah nak disuruh minum arak, susah nak suruh buka aurat. Memang ada orang ni. Saya perempuan nak ceritanya masa saya di Mesir, ada kawan-kawan Turki datang belajar di Azhar. Kan? Tak ada. Kenapa dia orang datang ke Azhar? Disebabkan di Turki kalau dia orang nak masuk universiti kena buka tudung. Iman dia kuat. Mak ayah dia sanggup berkorban apa saja asalkan anak dia jangan buang tudung. Hantar ke Turki. Begitu juga lelaki-lelakinya tak nak buat hidup maksiat zaman itu 90-an lah ya. Sampailah alhamdulillah naik lagi parti Islam. Sebenarnya banyak kali Islam menang dah kat Turki ni, tapi digulingkan balik oleh tentera. Jadi Imam Said Nursi meninggal ni pun dalam keadaan Islam dah menang dah. 1950 tu Islam menang 10 tahun je. Lepas tu digulingkan lagi oleh tentera. Elok Imam Said Nursi meninggal, masuk dalam kubur, tentera pengguling tu datang korek dan kubur Imam Said Nursi. Punya takutnya lah dekat Imam Badi Muhammad Said Nursi ni. Mayat dia pun takut, dah jadi mayat dah pun. Dipindahkannya ke kubur lain, tak diketahui di mana sampai hari ni, tak ada siapa tahu. Tapi eloklah juga, tak adalah orang nak pergi buat sembah-sembah ke kan? Nak minta keramat ke apa semuanya. Jadi zaman itu nak bagi tahunya orang yang kuat iman tu sanggup berkorban demikian rupa.
Tapi pemuda-pemudinya, kalau perempuan pun dah pergi, yang pakat pergi Istanbul, tahulah macam mana kan rupa bentuk Istanbul tu dah macam mana kan. Tetapi hairannya, kenapa mereka tak jadi sebiji-biji Eropah, padahal segala sistem dah menuju ke arah itu. Tu dia kekuatan membaca buku ini. Jadi Erdogan sendiri pun adalah orang yang mengaji buku ni juga, Masya Allah. Jadi sebab tu saya nampak bila bawa ke mana-mana buku ni, insya-Allah sangat bergunalah akhir zaman ni. Dan kita tengok kat sini contohnya 2 orang pemuda ni bila tiba-tiba dia join pergerakan ni, dia tolong. Dia tak pandai menulis, dia kan kena tulis Jawi ni, Risalah Nur ni. Dia tak pandai tulis, tapi dia tolong juga. Dia tolong bersungguh-sungguh. Imam Said Nursi pun heran, kenapa dia orang ni muda tapi tak lalai macam orang muda lain. Rupa-rupanya 2 tahun kemudian meninggal. 2 tahun dia meninggal, baru dia tahu dua-dua ni ada penyakit kronik. Dan dua-dua ni sebenarnya lepas dia tahu dia ada sakit kronik, dia memang akan mati. Dia cepat-cepat cari jalan untuk memastikan hidup dia itu berguna, supaya dia mati dalam keadaan yang berguna. Dan lepas tu baru Imam Said Nursi tahu, dan dia mendoakan yang baik untuk mereka. Dia kata diorang punya sumbangan 2 orang ni 2 tahun ni saja ni malah lebih baik lagi daripada orang-orang lain yang dalam keadaan lalai dan hidup lama. Nampak tak penyakit kronik menjadikan mereka berdua ini kembali untuk menjadi insan yang benar-benar berguna dan bermanfaat untuk umat. Kemudian insya-Allah kesusahan menanggung penyakit selama 2 tahun itu menjadi asas kepada kehidupan abadi selama jutaan tahun. Jadi 2 tahun dia orang beriman ni, dia orang sakit, dia orang menderita, tapi dia all out untuk agama Allah. Dan insya-Allah 2 tahun itulah yang akan jadi bekalan untuk kebahagiaan dia selama jutaan tahun di alam abadi. Dengan asbab apa? Kesakitan lah. Sebabnya adalah kesakitan. Jadi memandangkan, kita tengok muka surat 36, perenggan yang terakhir, memandangkan penyakit-penyakit itu mempunyai manfaat-manfaat seperti ini, maka tidak sepatutnya mengeluh disebabkannya, bahkan wajib bersyukur kepada Allah dan haruslah bersabar, bertawakal serta bergantung kepada rahmat ilahi. Alhamdulillah. Demikianlah hikmahnya daripada kesakitan yang kronik. Ya, kalau kesakitan dia tu tak kronik, sikit-sikit je, mungkin dia buat kerja tapi sikit-sikit je kan? Tapi bila dia sedar dia sakit kronik, memang akan mati tak lama lagi, maka dia berhabis-habisan apa yang dia ada dengan penuh keikhlasan, dengan kesejatian doa, maka dia tergolong di kalangan orang-orang salihin, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita ni dah diberikan umur yang agak panjang. Ya, alhamdulillah, yang ada di depan saya ni mungkin ada yang dah 70-an. Kan, masya-Allah panjangnya umur Allah dah bagi. Dan maka yang berbaki inilah yang kita akan usaha habis-habisan untuk kita jadikan sebagai saham-saham yang kekal nikmatnya dalam kehidupan abadi yang jutaan tahun lamanya. InsyaAllah mudah-mudahan niat kita ini diterima Allah SWT dan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang tinggi martabatnya di sisi Allah SWT. Apatah lagi yang hadir dengan membawa kesakitan-kesakitan masing-masing. Tentulah perjuangan itu tidak sama dengan orang yang sihat walafiat, yang kuat, gagah perkasa, tetapi lalai. Nampak yang mana yang sihat-sihat sekarang duduk kat mana? Duduk kat pasar ke kan? Bukanlah kata pergi pasar tu lalai, tetapi mengabaikan, macam seperti mengutamakan perkara-perkara lain di atas perkara-perkara yang meningkatkan akidah. Itu adalah salah satu daripada bentuk-bentuk yang menggambarkan kelalaian. Tapi bila kita mengutamakan perkara yang berkaitan dengan akidah, iman, maka kita akan usahakan supaya iltizam, istiqamah dalam kelas-kelas seperti ini. Lalu urusan-urusan lain itu dibuat pada masa-masa yang lain. InsyaAllah hidup kita akan berkat, masa kita juga akan berkat, dan kita ingin lakukan yang terbaik supaya pelaburan kita ini pastinya mendatangkan keuntungan yang kekal abadi, insyaAllah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.